Sejarah Brunei. Sejarah Brunei menyangkut penempatan dan masyarakat yang terletak di pantai utara Pulau Borneo yang telah berada di bawah pengaruh kerajaan dan empayar Indianisasi selama ini sejarahnya. Para sarjana tempatan menganggap bahawa Islamisasi Brunei bermula pada akhir abad ke-12 dengan pembentukan empayar Brunei Thalassocracy yang meliputi bahagian utara Borneo dan selatan Filipina. Pada akhir abad ke-17, Brunei kemudian memasuki zaman kemerosotan yang disebabkan oleh Perang Saudara Brunei, pemajakan dan penjajahan Eropah. Kemudian, berlaku perang dengan Spanyol, di mana Brunei kalah di Manila dan mengusulkan ibu negara mereka untuk jangka masa yang singkat sehingga orang Spanyol menarik diri. Empayar Brunei kehilangan banyak wilayahnya dengan kedatangan kuasa barat seperti orang Spanyol di Filipina dan British di Labuan, Sarawak dan Borneo Utara. Kemerosotan kerajaan Brunei semakin teruk pada abad ke-19 ketika Brunei memberikan sebahagian besar wilayahnya kepada Raja Putih Sarawak, mengakibatkan tanah kecilnya yang sekarang dan pemisahan menjadi dua bahagian. Sultan Hashim Jalilul Alam Akamaddin kemudian meminta British untuk menghentikan penaklukan lebih jauh pada tahun 1888. Pada tahun yang sama, British menandatangani perjanjian perlindungan dan menjadikan Brunei sebagai pelindung British sehingga tahun 1984 ketika ia mencapai kemerdekaan dan makmur kerana kepada penemuan minyak. Mengenai prasejarah, rekod terawal mengenai Brunei dapat disusur galur semula ke dalam kehadiran orang-orang Austro-Melanesia sekitar 40,000 tahun sebelum Masihi di Guinea, bahagian miris Sarawak. Sisa-sisa yang ditemukan di sana terhubungkan dengan sisa-sisa yang ditemukan di Kala Glaciers terkini. Selama zaman air batu, Borneo dan Palawan terhubung satu sama lain. Selepas ais mula mencair yang memakan waktu lebih daripada 10,000 tahun, wilayah-wilayah di Asia Tenggara terbahagi menjadi dua kawasan. Penduduk di Asia Tenggara mulai berpindah ke tanah-tanah lain untuk balasan yang bermacam-macam. Orang-orang Hau Bin atau orang-orang Proto-Melanesians kemudian berpindah ke Borneo dan tinggal di Guinea sehingga sekitar tahun 8,000 sebelum Masihi. Migrasi dari Yangtze mula berpindah ke Taiwan. Kemudian, selepas Taiwan, migrasi sampai ke Filipina melalui Palawan. Sesudah migrasi mencapai Palawan, terdapat setidaknya 3 kelompok yang membentuk komuniti yang berbeza-beza. Yang pertama ialah grup yang membuat migrasi ke Borneo. Selanjutnya adalah grup yang membuat migrasi ke Sulawesi dan grup terakhir berpindah ke Jawa. Rangkaian peristiwa ini berlangsung setidaknya selama 1,000 tahun, iaitu antara 4,000 dan 3,000 tahun sebelum Masihi. Migrasi kali ini menandai berakhirnya era budaya Bakson. Di zaman Neolitik, penggunaan tembikar dan pengusahaan beras mencapai Austronesia melalui Filipina sekitar 2,500 sebelum Masihi. Kemudian masuk ke Palawan. Sesudah itu masuk ke Borneo sekitar 2,300 tahun sebelum Masihi dan lalu menyebar ke seluruh Insulindia. Orang Austronesia mulai membangun sebuah kepercayaan atau kosmologi mengenai megalithism, yakni pemujaan terhadap bumi, lalu memula untuk membangun struktur sosial dan pertanian mengingat orang mulai menetap dan mencuba untuk memperbaiki tanah. Budaya yang kompleks pada zaman gangsa ini memuncak sekitar 600 tahun sebelum Masihi, berpusat di kampung Dongson. Pengenalan besi dan gangsa antara 500 dan 200 tahun sebelum Masihi menandakan berakhirnya kultus Neolitik dan bermulanya hubungan dengan peradaban India di Asia Tenggara. Perdagangan India membawa manik kaca atau batu ke Borneo. Kerajaan Indianisasi Hindu-Buddha pra-Islam. Sejarah Brunei sebelum kedatangan kapal Magellan pada tahun 1519 sehingga 1522. CE disasarkan
didasarkan pada spekulasi, penafsiran sumber-sumber China dan legenda tempatan. Sejarawan percaya bahawa ada pendahulu kepada Kesultanan Brunei masa kini. Satu kemungkinan negara pendahulu dipanggil Wijayapura, yang mungkin wujud di barat Laut Borneo pada abad ke-7. Ia mungkin merupakan negara subjek kerajaan Sriwijaya yang kuat yang berpusat di Sumatera. Satu keadaan pendahulunya disebut Poni ataupun Pinin ataupun Boni. Menjelang abad ke-10, Poni telah menjalin hubungan dengan pertama Song dan pada suatu ketika bahkan menjalinkan hubungan anak sungai dengan China. Menjelang abad ke-14, Poni juga jatuh di bawah pengaruh kerajaan Hindu Jawa Majapahit. Buku Nagaraka Tretagama Kanto 14 yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 menyebutkan Berun sebagai negeri Majapahit. Namun, ini mungkin tidak lebih dari sekadar hubungan simbolik kerana salah satu catatan penghargaan tahun yang harus dibayar setiap tahun kepada Majapahit adalah sebotol jus Areka yang diperoleh daripada kacang hijau muda dari sawit. Dinasti Ming kembali berkomunikasi dengan Poni pada tahun 1370-an. Dan penguasa Poni, Manajiciana, mengunjungi ibu kota Ming Nanjing pada tahun 1408 dan meninggal di sana. Makam baginda ditemui semula pada abad ke-20 dan sekarang menjadi monumen yang dilindungi. Penempatan Cina dan Kinabatangan. Sebilangan besar catatan sejarah rasmi untuk awal Brunei sehingga kedatangan Pigafetta didasarkan pada legenda dan andaian. Catatan sejarah tidak mempunyai bukti nyata telah dibina sedemikian rupa sehingga sekitar tahun 1370 Zhu Yanzang mengirim perwakilan ke Brunei dan Indonesia dan Brunei memberi penghormatan kepada orang Cina Ming yang menunjukkan kuat pengaruh dinasti Ming dan menyumbang kepada gabungan pengaruh Ong Sumping di Brunei. Akaun yang diikuti di bawah ini adalah versi yang kini diterima di Brunei tetapi dicabar oleh sebilangan sarjana kerana tidak mempunyai fakta. Pada tahun 1402 setelah kematian Sultan Muhammad Shah atau dikenali sebelum masuk Islam Awang Alak bertatar, puteranya Abdul Majid Hasan naik tahta. Ong Sumping dan Pengiran Temenggung menjadi bupati. Sejarah Brunei jarang memperlakukan Hasan sebagai Sultan kedua. Pada tahun 1406 setelah kemangkatan Sultan Majid Hasan, wujud kekosongan kuasa selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, bangsawan Brunei terkurung dalam perebutan kuasa. Pada akhirnya, dengan manuver Ong Sumping yang bijak, Sultan Ahmad keluar menang dan puak Pengiran Temenggung kalah. Oleh itu, Ahmad menjadi Sultan kedua dalam sejarah rasmi Brunei. Sultan Ahmad telah berkahwin dengan saudara perempuan Ong Sumping. Untuk lebih memperkuat pengaruhnya terhadap Sultan baru, Ong Sumping menasihati Sultan bahawa lautan ke China, kekuatan Asia regional pada waktu itu baik. Oleh itu, Sultan yang baru mengirim Ong Sumping dan beberapa pegawai istana sebagai perwakilan ke China untuk meyakinkan dinasti Ming hubungan anak sungai yang berterusan. Ong Sumping dan rombongannya mendarat di wilayah pesisir Fujian. Maharaja Yongli telah mengadakan majlis sambutan untuk para pegawai Ong Sumping. Usia lanjut usia, Ong Sumping tidak dapat melakukan perjalanan panjang kembali ke Brunei dan meninggal di Nanjing. Sebelum kematiannya, dia telah memohon kepada Kaisar Yongli untuk mengabulkan beberapa permintaan, di antaranya satu, agar Brunei terus menjadi kerajaan anak sungai. Yang kedua, Sungai Kinabatangan dan daerah sekitarnya beberapa dekad yang lalu di bawah wilayah dinasti Yuan Mongol daripada China dilampirkan kembali sebagai wilayah China. Yang ketiga, bahawa gunung tertinggi di wilayah itu diberi nama Kinabalu atau Cina Baru atau sebagai alternatif yang mengatakan Janda Cina. Maharaja Yongli mengabulkan hasratnya dan selanjutnya menganugerahkan putera Ong Awang sebagai penguasa baru dan menamakan Gunung Brunei sebagai Gunung Changning yang bermaksud Jabil As-Salam, Gunung Kedamaian dalam bahasa Arab. Pada tahun 1408, Awang kembali ke Brunei di bawah pengawalan para Kasim, pegawai dan tentera Imperial China.
Awang berhasil menjadi Ong Sumping di Brunei dan terus menggunakan kekuasaan dan pengaruh politik terhadap Sultan. Orang Cina masih menyebutnya sebagai Chun Ping, iaitu General. Pada tahun 1412, dia memberi penghormatan kepada Maharaja Yongli. Isteri Ong Sumping juga dikebumikan di Brunei di lokasi yang disebut oleh orang Melayu tempatan sebagai Bukit Cina. Saudari perempuan Ong Sumping yang merupakan isteri Sultan Ahmad melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan ini kemudiannya mewarisi takhta dan putranya menjadi Sultan Syarif Ali. Jadi dia adalah Sayyidinah yang berasal daripada semenanjung Arab. Sultan Syarif Ali adalah keturunan Muhammad, keturunan yang berasal dari semenanjung Arab, Mekah, Madinah, negeri Arab Saudi. Cucu perempuan dan orang Arab adalah nenek moyang Sultan Brunei hari ini. Orang Brunei hari ini masih percaya bahawa Ong Sumping adalah nenek moyang kerabat Diraja Brunei. Walaupun keluarga Diraja Brunei lebih menekankan konsep Melayu Islam beraja, tetapi mereka tidak menolak hubungan orang Cina. Nama Ong Sumping tercatat di bawah silsilah Sultan Brunei di ibu kota Brunei, Bandar Seri Bengawan, serupa dengan dalam bahasa Sanskrit. Bahasa kuno India, ada jalan bernama Jalan Ong Sumping dan Muzium Brunei juga berisi artifak Ong Sumping. Makam anak lelaki Ong Sumping juga berada di bawah perlindungan warisan pemerintahan Brunei. Sejarah silsilah Raja-Raja Suluh memberikan bukti lebih lanjut mengenai keberadaan Ong Sumping. Menurut catatan Raja-Raja Suluh, silsilah Ong Sumping tiba di Brunei bersama beberapa askar China dengan komisi untuk mengumpulkan permata berharga yang disebut Gomala di Borneo Utara yang dianggap berada di gunung tertinggi dan dikatakan dijaga oleh naga. Ong Sumping dan anak buahnya kemudian mendarat di pantai timur Borneo Utara. Penjelajah China tahu dari pengalaman luas bahawa untuk mencapai gunung tinggi mereka secara logik harus mulai dari muara sungai besar dan bergerak ke atas ke arah sungai. Ong Sumping mendirikan stesen pementasan di Sungai Kinabatangan dan menghantar lelaki ke atas. Malangnya, sumber Sungai Kinabatangan tidak ada di Gunung Kinabalu. Setelah kematian Ong Sumping, Awang Raja Kinabatangan yang baru mengirim ekspedisi, kali ini ke Sungai Labuk. Ia hanya berjaya mendirikan stesen pementasan lain di pertemuan Liwagu Kogibangan dan Liwagu Kawanan. Hubungan dengan orang Eropah. Hubungan Brunei berbeza dengan kekuatan Eropah yang berlainan di rantau ini. Sebahagian besar orang Portugis lebih berminat dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan kekuatan serantau dan tidak banyak mengganggu pembangunan Brunei. Ini tidak membawa maksud hubungan selalu mesra. Seperti tahun 1536 ketika Portugis menyerang orang-orang Islam di Molucas dan duta besar ke Mahkamah Brunei terpaksa pergi kerana permusuhan Sultan. Orang Portugis juga menyatakan bahawa Kesultanan sangat terlibat dalam politik dan peperangan di rantau ini dan bahawa pedagang Brunei boleh didapati di Ligor dan Siam. Hubungan dengan Spanyol jauh lebih bermusuhan. Sejak tahun 1565, pasukan Spanyol dan Brunei terlibat dalam beberapa pertempuran tentera laut. Dan pada tahun 1571, orang Spanyol telah menghantar ekspedisi dari Meksiko berjaya menangkap Manila dari bangsawan Brunei yang telah ditubuhkan di sana. Brunei menaikkan beberapa armada besar dengan tujuan untuk merebut kembali kota itu, tetapi kempen dengan pelbagai alasan tidak pernah dilancarkan. Pada tahun 1578, orang Spanyol mengambil Sulu dan pada bulan April menyerang dan menawan Brunei sendiri. Setelah menuntut agar Sultan menghentikan dakwah di Filipina dan pada gilirannya membenarkan mubalik Kristian aktif dalam kerajaannya. Orang Spanyol menarik diri setelah mengalami kerugian besar akibat wabak kolera atau disentri. Mereka begitu lemah oleh penyakit sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan Brunei untuk kembali ke Manila pada 26 Jun 1578 setelah hanya 72 hari. Kerosakan jangka pendek pada Kesultanan adalah minimum kerana Sulu kembali merdeka tidak lama kemudian. Bagaimanapun, Brunei gagal mendapatkan kembali pajakan di Luzon. Dengan pulau itu berada di tangan Spanyol. Kesan jangka panjang dari perubahan wilayah
tidak dapat dielakkan setelah Sultan Hasan Brunei memasuki masa kemerosotan disebabkan oleh pertempuran dalaman atas penggantian kerajaan dan juga pengaruh yang meningkat dari kuasa-kuasa penjajah Eropah di rantau ini, yang antara lain mengganggu corak perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara yang lain. Hubungan dengan British dan Sarawak. Semasa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin II, gangguan berlaku di Sarawak pada tahun 1839. Pengembara Inggris James Brooke tiba di Borneo dan menolong Sultan menghentikan pemberontakan ini. Sebagai ganjaran, dia menjadi Gubernur dan kemudian Raja Putih Sarawak dan secara beransur-ansur memperluas wilayah di bawah penguasaannya. Brooke tidak pernah menguasai Brunei walaupun dia berusaha. Dia meminta Inggris untuk memeriksa sama ada akan diterima baginya untuk menuntut Brunei sebagai miliknya. Namun, mereka kembali dengan berita buruk. Walaupun Brunei tidak ditadbir dengan baik, ia mempunyai rasa identiti nasional yang pasti dan oleh itu tidak dapat diserap oleh Brooke. Pada tahun 1843, konflik terbuka antara Brooke dan Sultan berakhir dengan kekalahan yang terakhir. Sultan mengiktiraf kemerdekaan Sarawak pada tahun 1846. Bandar Brunei diserang dan ditawan oleh British dan Sultan Saifuddin II terpaksa menandatangani perjanjian untuk menamatkan penjajahan Inggris di Bandar Brunei. Pada tahun yang sama, Sultan Saifuddin II menyerahkan Labuan kepada British di bawah perjanjian Labuan. Pada tahun 1847, dia menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan British dan pada tahun 1850, dia menandatangani perjanjian serupa dengan Amerika Syarikat yang setelah beberapa peristiwa mengakibatkan konsul pertama AS Charles Lee Moses membakar turun dari konsulnya. Selama bertahun-tahun, Sultan Brunei menyerahkan lebih banyak wilayah ke Sarawak. Pada tahun 1877, peregangan di sebelah timur ibu kota disewakan kemudian diserahkan kepada British North Borneo Chartered Company ataupun Borneo Utara. Akhirnya kerana penyitaan wilayah ini yang diterima oleh Sultan untuk pembayaran sewa tahunan, British menduduki sebahagian besar pesisir Brunei. Sultan hanya berhenti menyerahkan wilayah ketika Sarawak meminta limbang yang ditolak oleh Sultan. Menentang kehendak Sultan, Sarawak menguasai wilayah itu. Pada tahun 1906, British memulakan residen gelaran tempat tinggal di Brunei. Ia terhindar dari penguasaan British yang lebih besar dari laporan rama oleh Malcolm Stewart Hannibal MacArthur yang menghalang negara daripada dijajah sepenuhnya dalam laporan Brunei pada tahun 1904. Kediaman ini dengan Sultan mempunyai kawalan terhadap dasar dalaman berlanjutan hingga tahun 1984. Selama tinggal di sini, minyak ditemukan pada tahun 1928 oleh Shell. Inilah yang telah mengubah Brunei daripada bekas negara yang sangat miskin menjadi yang lebih kaya hari ini. Sebelum merdeka, Sultan Brunei mengambil bahagian dalam usaha membentuk sebuah persekutuan Malaysia dengan Persekutuan Tanah Melayu, Koloni Mahkota Sarawak, Koloni Mahkota Borneo Utara dan jajahan Singapura, tetapi memutuskan untuk tidak pada akhirnya kerana isu keuntungan minyak dan pendapat ramai yang menentang tindakan itu. Hasrat Sultan ini menghasilkan rampasan kuasa oleh parti paling ramai di negara ini yang terdiri dari sebilangan besar penduduk oleh Parti Rakyat Brunei PRB. Ini gagal kerana organisasi yang lemah dan pemimpin mereka, A.M. Azahari, bahkan tidak berada di negara ini semasa rampasan kuasa. Pilihan lain yang dipertimbangkan adalah persekutuan antara Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Tetapi ini ditolak kerana pendapatan minyak dan kemungkinan pembatasan kuasa Sultan. Kemerdekaan pada 14 November 1971, Sultan Hassanal Bolkiah berangkat ke London untuk membincangkan perkara mengenai pindaan Perlembagaan 1959. Perjanjian baru ditandatangani pada 23 November 1971 dengan wakil Britain adalah Anthony Royal. Di bawah perjanjian ini, syarat-syarat berikut telah dipersetujui. Brunei diberi pemerintahan sendiri dalaman sepenuhnya.
UK tetap bertanggungjawab untuk urusan luar dan pertahanan. Brunei dan UK bersetuju untuk berkongsi tanggungjawab untuk keselamatan dan pertahanan. Perjanjian ini juga menyebabkan unit Gurkha dikerahkan di Brunei, di mana mereka masih kekal hingga hari ini. Pada 7 Januari 1979, perjanjian lain ditandatangani antara Brunei dengan UK. Ia ditandatangani dengan Lord Goroni Roberts sebagai wakil UK. Perjanjian ini memberi peluang kepada Brunei untuk mengambil alih tanggungjawab antarabangsa sebagai negara merdeka. Britain bersetuju untuk membantu Brunei dalam hal diplomatik. Pada bulan Mei 1983, diumumkan oleh Inggeris bahawa tarikh kemerdekaan Brunei adalah 1 Januari 1984. Pada 31 Disember 1983, sebuah perhimpunan besar-besaran diadakan di masjid-masjid utama di keempat-empat daerah di negara ini. Dan pada tengah malam 1 Januari 1984, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah. Sultan kemudian mengambil gelaran ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan bukannya yang mulia sebelumnya. Brunei dimasukkan ke dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 22 September 1984 menjadi anggota ke-159 organisasi tersebut. Selepas merdeka, Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggeris pada 1 Januari 1984. Bergabung dengan ASEAN pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi dari ladang petroleum dan gas asli yang luas pada tahun 1990 dan 2000-an dengan KDNK meningkat 56% pada tahun 1999 hingga 2008. Mengubah Brunei menjadi negara perindustrian. Brunei mempunyai indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara selepas Singapura dan diklasifikasikan sebagai negara maju pada tahun 2014. Sultan menubuhkan kanun keseksaan syariah Islam. Rujukan ini adalah daripada This view recently has called challenge Si Johannes Al-Kursboni in Chinese source. Translation of relevant text from the Song of the Qing Dynasty. Paper accessible under. Kulk Herman 2004, A History of India. Rotermund, Deitmer 1933, New York, Routledge, ISBN 0203391268, OCLC 570541339. Sekian dan terima kasih.